Tak samakan dia dengan mujtahid zaman dulu, takkan sama, kata Syekh Qardawi. Mujtahidul yaum walaisu bi afdala min mujtahidil ams. Takkan sama dengan mujtahid zaman dulu. Itu jelas. Babu, kita habis berapa? Minum dulu 10 lah. Minum dulu. Wallahu a'lam. Ghalib baca. Bab bayan ma yasihhu da'wal umum fihi wa ma la yasih. Bab menerangkan konsep yang mana yang dikatakan sahih dakwaan umum atau tidak. Secara umumnya wa jumlatuhu annal umuma tasihhu da'wahu. Umum ini dia punya pendakwaan umum itu sah berlaku pada fi nutqin zahirin. Kalau bahasa itu jelas digunakan, yastaghriqul jinsa, merangkumi semua jenis, bilafzihil wahid. Kalau bila zahir muta'addid itu tak jadi umum. Bilafzihil wahid saja. Ka'alfaz allati dzakarna fi babil awal. Fa amal af'al, kita sebut dah. Walaysa, dalam waraqah sebut apa? So fala tasihhu fiha da'wal umum. Sebab dia tidak ada sirah. Wal umumu min sifatin nutqi. Begitu. Umum itu sifat lafaz. Li'annaha taqa'u ala sifatin wahidah. Satu sifat dia macam Nabi pacak kayu atas kubur. Ini contoh, ini bukan untuk fatwa, contoh. Itu je, tempat ni Nabi tak buat, dan sabit yang Nabi letak pokok. Kubur orang tu je. Adapun kubur-kubur yang lain Nabi tak letak pun. Ini sebagai berfikir, bukan makna kita kata haram, tak ada apa, cuma kita nak bagi contoh yang kita ingatlah, contoh. Ada tak Nabi letak dekat maqam anak dia pokok? Tak ada. Jadi kalau benda tu sunnah, ini sebagai kita picak cara hujah orang yang kata tak sunnah tu. Kenapa benda tu tak masyhur di kalangan sahabat? Kenapa hadis tu riwayat satu tu? Itu hujah dia. Hujah jawab, kita tak kira lah satu hadis kira, dua hadis kira, yang penting sahih, kita beramal. Walaupun bercanggah dengan umbalua. Itu kaedah kita. Fa'in arifat tilka sifat yakhtasal hukmu biha. Kalau kita tahu sifat itu secara khusus, maka hukum pun terikat dengan dia. Muqayyadah, ya. Wa ilam tu'raf sara mujmalan. Tak ini umum. Kalau tak tahu hukum tu ke arah mana, tak tahu sifat dia macam mana, dia jadi mujmal, tak boleh beramal. Tak faham makna dia. Tuhan, apa yang Allah Ta'ala ingin sampaikan? Salasata quru'. Misalnya. Nak kata tahur ke, nak kata haid? Itu dia panggil. So, kalau begitu je dah am, dah khas, bila kita tahu sifat itu ada di hadapan kita, selesai. Tapi sifat itu terawang-awang, hanya kita bayangkan sahaja. Maka dia menjadi mujmal. Fa'in urifat tilka sifah ikhtasal hukmu bitilka sifah. Wa ilam tu'raf sara mujmalan. Hukum itu menjadi mujmal. Makna tak boleh diamalkan sehingga datang mubayyan. Fama urifa sifatu mithlu ma rubiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salataini fi safar. Fahada maqsurun ala ma ruya fihi wa huwa safaru la yuhmalu ala umum fi ma lam yarid fihi nass. Jadi yang kita tahu Nabi buat musafir 2 rakaat, apa dia jamak ya. Dan dia terbatas fahada ma ala ma ruya min, yang orang riwayat dia sembahyang dekat tu je kat musafir. La yuhmal ala umum fi ma lam yurid fihi. Afwan, fi ma lam yarid fihi. Tak dibawa perbuatan Nabi itu ke atas makna umum pada mana-mana hadis yang tidak sampai. Ataupun pada peristiwa yang tidak ada hadis di situ. Jadi, Nabi bila contoh dia ada musafir, apa lagi contoh? Nabi musafir, gugur. Makna kita tak boleh nak kata dia tu jelas, masih dalam mujmal. Mungkin Nabi buat sebab. Ya.
Fima lam yarid fihi nasun. Kalau tak ada nas, kita tak boleh nak kata pandai-pandai. Wa ma lam yu'raf mithlu ma ruwiya annahu jama'a baina salatain fi safar falam yu'lam annahu kana fi safarin tawil ataupun ba'id. Bila Nabi dikatakan musafir daripada Madinah, musafir itu apa marhalah? Itu persoalannya. Berapa marhalah daripada Mekah ke Madinah? Banyak jam. Banyak jam. Wa ma lam yu'raf illa annahu ma'lumun annahu lam yakun illa fi safarin wahid. Melainkan benda itu diketahui, takkan berlaku benda ini melainkan dalam musafir yang satu saja. Senang. Iaitu safarun tawil. Tentu ulama yang mentakmimkan, yang berhujah afal takmim, 40 km pun dia jamak dah. 30 pun dia jamak dah. Tapi itu mazhab zahiriyah. Mazhab zahiriyah. Fa illam yu'lam bidzalika bi'ainihi wajib tawaqquf fihi hatta ya'rif wa la yad'i fil umum. Dia tak berdakwa benda tu umum. Tunggu tu, sabar tu. Faslun fil umum fi qadayil a'yan la ta'um waqi'atul hal la ta'um. Benda ini berlaku kepada sahabat-sahabat yang tertentu. Maka kaedahnya tak boleh kita umumkan kepada semua kes. Wa kadzalika fil qadaya fil a'yan la yajuzu da'wa la umum fi. Bila masuk isu yang berkaitan dengan a'yan, isu-isu orang, kumpulan tertentu, tak ada umum. Misalnya contohlah. Rasulullah kata kepada Aisyah, "Lau mutti qabli la ghassaltuki." Kalau mati sebelum aku akan mandikan. So, adakah benda itu hanya dikhaskan pada Aisyah ataupun semua? Itu banyak pada ijtihad. Wa kadzalika al-qadaya fil a'yan, isu-isu dalam manusia ini. La yajuzu da'wal umum fiha, tak boleh kita bawa kepada umum. Wa dzalika mithlu ma yurwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bi syuf'ah lil jar. Nabi sebagai hakim syar'i menjatuhkan bahawasanya tanah yang berkongsi itu milik kepada jiran, jangan jual ke orang lain. Ni kira macam shareholder lah. Kita ada share satu syarikat tu, shareholder dah berapa kata 5 orang, tiba-tiba barang tak laku nak jual. Bila nak jual saham syarikat, 2 orang nak jual saham. Dia kena tawak dekat kawan-kawan dalam tu dulu. Dan kita nak beli tak? Saham pun 2 juta ya. Contoh. Ini jual dulu rupa semua. Kemudian lepas jual baru jiran tahu. Yang tu yang salah. Dan sebenarnya nak jual tu beritahu jiran tu, supaya jiran ni dia rasa macam okeylah. Takut yang orang kata apa yang main baru tu teruk. So itu di antara kefahaman kita. Wa ma ashbaha dzalika fala yajuzu da'wal umum fiha. Tak boleh kita tak boleh kata umum. Kita yang kita faham dulu, semua benda Tuhan kata, Nabi kata, kita kena buat tu. Dah, bukan macam tu. Dia ada step dia, ya. Wa qadha fil iftar bil kafarah. Siapa yang buka puasa dengan sengaja berjima kena bayar kafarah. Wa ma ashbaha dzalika fala yajuz da'wal umum bal fiha yajib tawaqquf. Tapi sebagai ulama dia okey je. Li'annahu yajuzu an yakuna qadha bi syuf'ah. Mungkin dia kata apa? Berlaku kepada qadha, ya. Qadha la yajuzu an yakuna qadha bi syuf'ah. Tidak boleh dia memutuskan hukuman dengan syuf'ah kepada jiran, dengan sifat yang dikhaskan kepadanya. Wa qadha bil kafarah bi iftar fi jima' aw ghairihi mimma yahtassu bil mahkum lahu wa alaihi. Jadi tidak disifatkan kepada satu sifat, dijari sifat yang yahtassu biha, itu sifat dia. Kemudian yang kedua, apa dia, syariah telah mewajibkan membayar denda kafarah dengan berbuka, dengan membatalkan puasa tersebut disebabkan fi itu, fi apa? Fa apa? Ya? Fi apa? Depan li ta'lil. Fi li ta'lil. Sababiah dan ta'lil sama. Jadi kita terjemah apa?
batal puasa sebab berjimat. Kalau kita terjemah pada, tak sampai makna dia. Pada jimat, apa makna pada jimat? Apa dia punya makna daripada jimat? Makna dia sebab. Dia iftar, maksud dia membatalkan puasa dia disebabkan jimat. Atau ghairi jimat mimma yahtassu bihi al-mahkum lahu. Mahkum lahu maksud dia apa nama dia yang dihukum kepadanya perbuatan tersebut, al-fi'lu itu, wa alaihi, sama ada al-mahkum, afwan, mimma yahtasu al-mahkum atau mukallaf tersebut, habuan untuk dia dan dosa untuk dia. Itu. Jadi al-mahkum dia ada benda yang dia dapat pahala, ada benda yang dapat dosa. Baik. Wal fala yajuzu an yuhmala ala ghairi, tak bolehlah kita bawa kepada benda lain. Jima' dia lah. Illa an yakuna fil khabar lafzun yadullu ala umum, melainkan pada khabar itu menunjukkan kepada umum. Makna bukan jima' saja. Jima' kemudian ni mazhab lain lah, bukan Syafi'i. Kemudian makan dengan sengaja. Makan sengaja bukan kafarah sebab dia mencemari. Contoh. Syafi'i tak? Syafi'i jima' je. Wa minan nasi man qala in kana qad ruwiya annahu qada bil kafara fil iftar wa bi syafil jar lam yudda'a fil umum. Kalau dah diriwayatkan Nabi buat benda tu, kafarah dalam bab iftar, kalau ada lah dan syufah diberikan pada jiran dulu, maka tak payah kita kata umum lah, benda tu khusus lah. Ya. Wa in kana qad ruwiya annahu qada bi anna kafarata fil iftar wa bi anna syuf'ata lil jar tu'liqa bi umumihi li anna dhalika hikayatu qaulin fa annahu qala al kafaratu fil iftar wa syuf'atu lil jar. Jadi apa dia cerita di sini? Wa ruwiya annahu qada bi anna kafara fil iftar. Maksudnya mutlaqul iftar, jima' ke apa memang kena ambil kafarah. Syuf'ah kepada jiran. Kerana hak tu terikat dengan jiran. Bi anna dzalika hikayatu qaulin, itu hanyalah sebagai hikayat kepada ucapan sahaja. Syariat menghikayatkan sahaja. Fa ka'annahu qala al-kafara fil iftar wa syuf'ah lil jar. Nabi tak cakap, tapi bila Nabi buat benda tu, soalnya Nabi berkata macam tu. Tunazzalu manzilatal al-maqal. Wa qala ba'dhum in ruwiya annahu kana yaqdi tu'liqa bi umumi. Kalau Nabi putuskan hukuman tersebut, maka jadi umum tuh. Di anna dzalika lidawam, kerana dia menunjukkan kepada berterusan. Ala tara annahu yuqalu fulanun kana yaqdi dhaif. Seorang itu dia sangat memuliakan tetamu. Wa yasna'u ma'ruf, dia suka buat baik. Wa qala Allah Ta'ala wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Kemudian Tuhan menceritakan dia ni suka mengarahkan ahli keluarganya menunaikan sembahyang. Jadi wa arada takrar. Tapi apa yang diinginkan daripada ayat ini, dia berulang-ulang, bukan sekali saja. Makna dia, bila Tuhan suruh kita jaga keluarga kita suruh sembahyang, bukan hari pertama saja, sampai bila-bila. Selagi di bawah jagaan kita lah. Kata saya tak apa, dah nasihat dah. Nasihatkan. Kerana ayat sebut wa kana ya'muru ahlu bil salah, wa kana tu menunjukkan berterusan. Esok nasihat lagi, lusa nasihat lagi dengan cara yang baik. Baik, was-sahih annahu la farqa baina an yakuna bi lafzi anna aw ghairahu. Pendapat yang terkuat kata Syirazi, tak ada beza pun peletakan anna sesungguhnya. Insan itu baik tak perlu. Semua insan baik pun dah okey dah. Li'annahu qad turwa lafzu anna fil qada' bi makna al-hukmi. Kerana diriwayatkan bahawa lafaz anna dalam perundangan ini bermakna hukum. Dia maksudnya menjatuhkan hukuman. Anna itu. Fil qissatil maqdiyah fiha, dalam kisah-kisah telah diputuskan hukuman dia. Wala yaqtadil hukma fi 'ariha, dia tak akan menuntut hukum ini kepada orang lain. Hukum itu pada kes itu saja. Fala farqa aidan baina an yaqula kana wa baina 'arihi. Tak ada masalah kita sebut kana dulu ke wa 'arihi, pasal daripada kana apa lagi. Li'annahu wa in iqtada takrar, walaupun maksud daripada ini bersifat berulang-ulang arahan tersebut, illa annahu yajuzu an yakuna takrar ala sifati mahsusatin. Melainkan ulangan itu dia berlaku pada tempat yang sama. Aqimus shalah, aqimus shalah, aqimus shalah.
Tak adalah aqimus solah plus benda-benda yang lain sebab kita nak fokus kepada sifatin mahsusah. La yusyarikuha fihi sairus sifat. Sifat-sifat ni tak ada masuk dalam diri dia. Satu sifat saja. Itu akan membawa kepada apa? Yufidu takrar. Kalau banyak sifat yang ada, kita boleh buat benda lain. Tak semestinya satu benda. Wallahu a'lam. Esok kita, yang ni tak ada apa daya ni, perbahasan iftiqar. Esok pagi insya-Allah kita baca sikit. Kemudian sambung kaedah fiqhiyah. Akbarul ilmi. Oh, qiraat Umar dengan Amr. Kata Umar, ya kilahuma muhsin li anna al-Quran unzila ala sab'ati ahrufin. Yang paling banyak ilmu. Siapa yang di antara Umar dengan ni, siapa yang ni? Jadi baca yang lebih riwayat yang lebih banyak. So Quran Nabi ajak macam-macam. Tapi kita di Malaysia Hafsin lah. Mereka asal Syafi'i. Asal mereka Syafi'i. Lepas tu jadi musyrik mutlak, lepas tinggal. Kita pun kalau jadi musyrik mutlak, tak adalah mazhab Syafi'i. Kalau jadi, dia mazhab apa pun tak apa. Yang penting belajar mazhab tu je. Nak jadi Hambali ke Hanafi je. Tak ada apa. Cuma di Malaysia ni kita utamakan Syafi'i. Sebab Islam masuk ke dalam Malaysia ni dalam kefahaman Syafi'i tu je. Tak ada apa isu. Depa tak ada. Masa tu depa tak mengaku pun depa Asy'ari. Cuma depa akidah salah. Bukan salah ni, salah maksudnya tafwid. Syafi'i. Dia tidak ada talazum Asy'ari dengan, sebab Asy'ari ni pemikiran. Tapi dia adalah dia sebahagian daripada, bukan sebahagian, dia adalah majoriti besar ahli sunnah wal jamaah. Tapi mutaakhir Syafi'i semua Asy'ari. Ibnu Hajar, Ghazali pun bukan Asy'ari. Dia bukan. Dia ada mazhab dia sendiri. Tapi dia gharib. Dia tak pernah mengaku buah. Dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Depa Asy'ari. Depa memperjuangkan konsep. Imam Ghazali dia suruh pegang akidah awam ya. Tapi bukan makna depa rad Asy'ari, tak tahu. Ulama Syafi'i. Dia ada mazhab dia sendiri, tapi mazhab dia memanglah mewakili majoriti pandangan Syafi'iyah dalam usul fiqh. Hatta Nawawi pun follow dia yang banyak. Hampir sama. Sebab Imam Syirazi ni dia hampir sama zaman dengan Imam Ghazali. Sebab tu kitab dia dengan Imam Ghazali menjadi kitab yang paling laris. Kata Imam Nawawi dalam Muqaddimah Majmu', Al-Wasit wal Muhadzab adalah kitab yang menjadi hujah dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya kita sebagai orang Syafi'i kena belajar Muhadzab ni 5 jilid, Al-Wasit 9 jilid. Kena baca dulu. Dia macam tu. Sebab masa Imam Nawawi tulis Majmu' tu, orang kata kitab yang paling penting dalam mazhab dua tu. Sebab Syirazi dengan Ghazali dia sama. Contohlah, tengok kitab Fiqh Manhaji contohnya. Fiqh Manhaji. Tapi Fiqh Manhaji tu kitab, bukan kitab mazhab, dia kitab moden dia menceritakan tentang mazhab Syafi'i, tapi dia bukan mu'tamad lah. Ada masalah yang Imam Syirazi sebut, tapi dia tak bawa pendapat yang kedua atau pendapat yang lain. Adakah di sana tak ada khilaf dalam? Tak, pada benda tu tak semestinya. Mungkin dia orang kata apa, la yahtaj ila dzikril khilaf. Macam umum
Bidun Zahir. Ah. Ada lafaz. Kalau umum tu tak ada ambil daripada af'al. Adakah ada sana mazhab yang mengambil Ada. daripada af'al? Tak ada pula. Tapi dia tak sebut lah dalam ni. Dia tak mau sebut. Dia fokus. Maksud dia, mungkin bagi dia, tak perlu sebut lah. Ini mazhab. Kena catat mazhab saya. Contohnya. Sebab dia menganggap mazhab tu lemah. Dhaif. Kalau kita baca Mustasfa, bahas. Ada lagi? Tak ada apa, insyaAllah. Anak sambung Ustaz Razak lah. Kita pagi esok insyaAllah kita sambung 8.30.